Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kita kembali dalam sesi pengajaran untuk teknologi maklumat dan komunikasi. Untuk pengetahuan semua, anak murid semua, kan kita dah ada cikgu kelas kan dah sharekan link untuk buku digital teknologi maklumat dan komunikasi. So jadi semua orang bolehlah tengok buku digital tersebut. Jadi cikgu akan terangkan secara ringkas tentang buku teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, minggu lepas kita belajar RBT pengenalan saja. Hari ini kita akan masuk pengenalan tentang teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, dapatkan link nanti insya-Allah cikgu akan sertakan link buku digital. Okey, kita tengok kat sini, ini adalah buku teks teknologi maklumat dan komunikasi. Walaupun kita tak dapat lagi, tak apa sebab kita ada buku digital. Okey, kita tengok dia biasanya berwarna kuning. Kita tengok buku surat yang seterusnya. Okey. Okey, dalam buku teknologi maklumat dan komunikasi ni, okey, unit 1 ialah pengaturcaraan, unit 2 algoritma, sudut kod dan catat alif, unit 3 penghasilan pengujian atur cara dan unit 4 ialah projek pengaturcaraan. Tapi untuk hari ini kita akan belajar pasal unit 1 dahulu iaitu pengaturcaraan. Okey, ini adalah isi kandungan buku teks digital. Okey, kita tengok buku surat seterusnya. Okey, kita bawa masuk pengenalan apa itu pengaturcaraan. Okey, kita tengok unit 1, pengaturcaraan. Kat sini pengaturcaraan tu sebelum tu kita sentiasa menggunakan pelbagai alat-alat mesin kat rumah. Kadang kita tak sedar bahawa mesin basuh tu semua ataupun komputer ke, komputer dah tentulah ada pengaturcaraan. Tapi contoh dia mesin basuh macam dalam gambar ni, okay, aircon ataupun penghawa dingin, televisyen, itu semua yang sebenarnya adalah telah dimasukkan program pengaturcaraan. Okay. Okay, kita lihat kat sini lah. Okay, bagaimanakah mesin basuh menerima arahan basuhan dan melaksanakan kerjanya. Itu menunjukkan bahawa mesin basuh ada program pengaturcaraan. Okay, okay, seterusnya pada muka surat yang kemudian kita tengok kegunaan atur cara komputer. Kenapa kita belajar untuk darjah 6 ni bacakan sepintas lalu tentang penggunaan atur cara komputer. Okay, kalau lihat di situ pertama sekali, okay, kalau kita tengok ialah dia kata di situ ialah televisyen pintar. Atur cara komputer yang ada pada, kat sini kita lihat atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Okay, sekarang ni kita lihat dulu televisyen sekarang ni makin lama makin moden kan. So jadi dia ada capaian aplikasi internet. Kita tak perlu pakai server lagi dan sebagainya. Klik kat situ saja dia akan terus daripada telefon kita terus kepada komputer. Tu televisyen pintar Okay, seterusnya penghawa dingin. Okay. So dalam atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelarakan suhu bilik. Okay, komputer ni, penghawa dingin ni, okay, ada, macam mana dia boleh kawal suhu? Maksudnya kadang-kadang bila suhu terlalu sejuk, kita tetapkan, kalau sejuk biasanya 16 darjah Celsius. Jadi kita nak jimatkan elektrik. So jadi kita tetapkan pada 24 darjah Celsius. Bila suhu persekitaran tetap dah 24 darjah Celsius, secara automatik okay, dia akan kekalkan suhu pada 24 darjah Celsius. Jadi penghawa dingin merupakan ada program atur cara komputer. Kemudian kita tengok seterusnya. Okay, pembersihan vacuum robotik. Ni vacuum robotik bukan vacuum yang biasa-biasa ni. So robotik ni maksud dia kalau ada sampah kawasan tu, dia akan pergi bergerak. Okay, kita tetapkan, kita boleh kawal untuk dia membersih. Contohlah kita pergi kerja, so jadi kita nak rumah kita bersih, balik dah bersih. Okay, jadi itulah gunanya pembersih vacuum robotik. Okay, seterusnya kita tengok, kita pun tak sangka kan, jam penggera digital kita juga merupakan
ada pengaturcaraan komputer dalamnya. Okay, so sebagai contoh, dia akan menggera ataupun mengeluarkan bunyi mengikut ketetapan kita. So jadi jam penggera digital ada, itulah kegunaan yang terdapat dalam aturcara komputer dalam jam penggera digital. Okay, so okay, jadi pada pendapat kamu, adakah fungsi-fungsi tambahan yang akan wujud dalam jam penggera digital pada masa hadapan? Okay, ni ada soalan di bawah ni kan. Okay, rasanya awak rasa apa yang awak nak ya, pada jam digital pada masa hadapan? Sekarang ni jam digital hanya berbunyi. Apa yang awak nak? Mungkin bangun je, terus azankan awak ke, nak menentukan waktu kan, ataupun mendengarkan lagu-lagu kegemaran awak kan. Itu mungkinlah bantu pada awak lah nanti. Itu mungkin idea yang akan datang lah. Okay, seterusnya kita tengok muka surat yang seterusnya. Okay, alatan yang seterusnya yang kita lihat yang ada pengaturcaraan iaitu peti sejuk. Okay, aturcara komputer yang ada pada peti sejuk menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kita tahu kat atas ni, nanti kita belajar lah dalam sains kan, penyejuk bekuan, bawah ni penyejukkan. So, dua bahagian, dua part peti sejuk ni berbeza untuk fungsi. Yang ni biasanya kita simpan daging, ikan dan sebagainya. Yang bawah ni kita akan biasanya simpan sayur-sayuran. Tapi ada peti ais atas dah, bertukar ke bawah. Tapi tengoklah mana bahagian. Atas ni mungkin insyaAllah mungkin penyejuk bekuan, bawah ni adalah pendinginan. Okay, seterusnya begitu juga alat kita lihat pada ketuhar gelombang mikro. Okay, gelombang mikro, kita panggil microwave kan. Okay, aturcara komputer yang ada pada gelombang mikro membolehkan menentukan pelbagai cara untuk memasak. Okay, sekarang ni kita galakkan makanan sihat. Jadi tak kurang minyak, mungkin kita nak bakar, nak steam. Okay, nak defrost, maksudnya penyah bekuan. Nanti kita belajar benda-benda beku daripada ais, kita masuk, kita nak dia terus penyah bekuan, maknanya tak beku, boleh benda masak. Okay, boleh buat defrost guna microwave ataupun kita panggil ketuhar gelombang mikro. Seterusnya alatan lain ialah mesin basuh elektronik. Okay, mesin basuh elektronik adalah aturcara komputer yang ada padanya membolehkan mengesan berat muatan. Kadang kita perasan tak? Bila kita letak baju kalau lebih muatan overloaded tu, dia akan beri bunyi tentu, memberi isyarat pada kita bahawa dia lebih muatan, ataupun berapa muatan kita nak isi kuantiti air. Jadi apa yang menyebabkan mesin ni boleh kesan? Kerana adanya pengaturcaraan komputer yang terdapat di dalam mesin basuh elektrik. Okey, cikgu dah terangkan beberapa alatan yang sebenarnya di sekeliling kita yang menggunakan aturcara komputer. 1, televisyen pintar. 2, pendingin hawa. 3, penggera digital. 4, pembersih vacuum robotik. 5, peti sejuk. 6, mesin basuh elektronik. Dan yang ketujuh ialah ketuhar gelombang mikro. Jadi itu saja buat masa ni lah. Kita ajar tentang kegunaan aturcara komputer. Okay, tugasan seterusnya nanti cikgu terangkan apa yang awak perlu buat. Okay, kita lihat tugasan seterusnya. Okay, tugasan seterusnya. Okay, jadi kita dah tahu tentang pengaturcaraan komputer. Okay, iaitu kegunaan tajuk kita tadi pengaturcaraan. So, jadi kita belajar ialah kegunaan aturcara komputer. So, jadi pertama sekali kita guna buku RBT TMK. Buku ni besar kan, macam biasalah, macam tahun lepas juga. Okay, atas ni kita tulis RBT dan TMK. Okay, slash kita buat palang sebab kita satu buku ni kita guna untuk
dua tajuk kan, dua mata pelajaran Okey, so jadi kita gabungkan mata pelajaran tu. Okey. Oleh kerana tajuk hari ni ialah TMK, maka so awak kena buka yang di tengah-tengah tengah-tengah ni. So di tengah-tengah ni awak buat di sini. Okey, tulis dulu TMK. Okey, awak tulis tarikh macam biasa tarikh, hari. Maaf. Hari, tarikh kat sini. So jadi kemudian tajuk dia ialah pengaturcaraan, ada besar dia dan tajuk kecil dia ialah kegunaan atur cara komputer. Okey. So jadi itu tajuk dia. Yang kedua, seterusnya awak kena salin nota. Okey, tak apa kalau yang tak ada digital tu ke apa, nanti cikgu akan screenshotkan lah nota-nota yang awak perlu salin, iaitu kita nota dia ialah tentang kegunaan atau cara komputer dalam perkakasan harian di rumah kita. So jadi awak kena salin kat sini nanti yang mesin-mesin yang cikgu cakap tadi lah. Okey, perkakasan. Okey, perkakasan elektrik yang kita guna harian kat rumah kita pertama tadi awak salin tajuk hari ini, kemudian awak salin itu contoh perkakasan televisyen pintar, pendingin hawa, peti sejuk. Awak tulis 1, 2, 3, ada 7 peralatan tadi. So jadi awak salin ke 7 dalam buku TMK. Okey, saya ulang lagi sekali. Kerja yang perlu awak buat ialah awak salin tajuk pengaturcaraan. Bawah dia tajuk dia kegunaan atau cara komputer dan senaraikan semua peralatan perkakasan harian yang menggunakan pengaturcaraan komputer. Okay, dalam buku nota TMK awak, iaitu di bahagian tengah. Saya ulang lagi sekali sebab TMK bahagian tengah. Okey, itu saja untuk tugasan hari ini. Sekian, terima kasih.